Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Ella binti Anwar dan nombor pelajar 2020603312. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Izrina Natasha binti Suzaimi dan nombor pelajar 2020873748. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Anis Nadira binti Muhammad Azlan dan nombor pelajar saya 2020890786. Pada hari ini, kumpulan saya akan menerangkan tentang pendidikan akhlak terhadap remaja Muslim, bahawa kita sudah maklum akhlak amatlah penting untuk melahirkan umat manusia yang bertamadun dan dihormati. Akhlak yang berasal dari perkataan Arab iaitu khulq yang bermaksud dari segi bahasa ialah perilaku, perangai atau tabiat. Dari segi istilah pula, akhlak didefinisikan sebagai suatu ilmu yang menjelaskan maksud kebaikan dan keburukan. Sebagai umat Islam, kita seharusnya mencontohi teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda ialah contoh bagi insan kamil kerana mempunyai sifat-sifat yang sempurna dan akhlak yang tinggi. Oleh itu, Allah telah mengutuskan Rasulullah untuk menyempurnakan akhlak yang ada pada diri manusia. Tamsilnya Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam surah Al-Qalam ayat keempat, dan bahawa sesungguhnya engkau mempunyai akhlak yang amat mulia. Ayat ini bermaksud bahawa Nabi Muhammad memiliki akhlak yang agung. Dalam hadis riwayat Tirmizi pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang terbaik akhlaknya. Dan seterusnya, dalam peradaban Melayu juga mengutamakan akhlak dan kesopanan serta kesusilaan dalam adat istiadat Melayu. Tambahan pula, kedatangan Islam ke alam Melayu pada abad ke-15 telah membuka lebaran baru dalam sejarah peradaban masyarakat Melayu dan tamadun Islam. Agama Islam telah membawa bersama harapan tentang masyarakat yang intelektualism, rasionalism, penguasaan dan perkembangan ilmu dalam peradaban Melayu Islam. Seterusnya, selaras dengan kemodenan negara, didikan akhlak amat penting di kalangan remaja. Hal ini dikatakan demikian kerana kepentingan akhlak adalah sebagai suatu gagasan bagi menjamin pembangunan negara yang mampu mencapai prestasi yang baik dan seimbang. Dari sosial akhlak merupakan sendi yang mengikat kukuh perhubungan dalam sesebuah masyarakat sehingga dapat menjamin kewujudan kestabilan, keamanan dan kesejahteraan di dalam sesebuah masyarakat. Saya akan menerangkan tentang kesan akhlak yang baik terhadap remaja Muslim. Sebelum itu, kita perlulah tahu bahawa Rasulullah SAW dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bukan hanya untuk menyuruh umat Islam mengabdikan diri kepada Allah. Baginda juga berperanan untuk memperbaiki akhlak umat baginda. Ini tidak langsung menjadikan akhlak sebagai suatu perkara yang penting dalam kehidupan manusia. Titik tolak kemuliaan akhlak bagi seorang remaja Muslim bermula dengan menghormati kedua orang tua serta beradab dengan mereka. Ini kerana mereka lah yang sanggup bersusah payah untuk menjaga kita sejak dalam kandungan sehinggalah pada saat kita dilahirkan. Bertutur atau bergaul dengan kedua ibu bapa kita dengan satu pergaulan yang khusus dan berbeza dari orang lain adalah diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Isra ayat 23 yang bermaksud, dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya sekali sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka sebarang perkataan kasar sekalipun perkataan hak, dan janganlah engkau menengking atau menyergap mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia dan yang bersopan santun. Bukanlah bersopan dengan orang tua kita sahaja yang ditekankan,
Malah, seorang remaja Muslim perlulah bersopan atau bermoral apabila bersama dengan saudara mara, jiran tetangga dan manusia pada umumnya. Tidak kira di mana kita berada, sama ada dalam kenderaan atau tempat awam. Berakhlak mulia adalah sesuatu yang perlu ada. Ini kerana manusia mempunyai dua hubungan, iaitu hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala serta hubungan dengan manusia. Tidak sempurna hubungan kita jikalau semata-mata hanya menjaga hubungan yang baik dengan Allah tanpa manusia, dan begitu juga sebaliknya. Bahkan, kedua-dua hubungan tersebut hendaklah diseimbangkan. Apa yang dapat dirumuskan oleh saya adalah apabila seorang remaja Muslim sentiasa menghayati nilai akhlak, mereka akan peroleh kecemerlangan dalam akademik dan kehidupan. Ini kerana akhlak dapat memberi kesan serta membimbing remaja ke arah kemajuan dan kecemerlangan serta dapat mencapai keberkatan yang Maha Esa. Seterusnya, akhlak yang baik dapat melahirkan remaja Muslim yang sanggup berkorban. Remaja Muslim yang mempunyai akhlak yang baik dapat menjadi seorang yang pemurah dan pemberi tanpa menunggu balasan atau manfaat keduniaan. Dalam erti kata lain, mereka tidak berharap dapat peroleh kenikmatan dengan segera. Ini kerana tujuan mereka yang memberi pertolongan adalah semata-mata kerana taat akan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila seorang remaja itu betul-betul berakhlak mulia, mereka tidak akan berasa lemah dari berusaha bersungguh-sungguh untuk melakukan sesuatu yang bersifat duniawi, walaupun mereka terpaksa berkorban setiap apa yang dimiliki dalam kehidupan sementara ini. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hujurat ayat 15 yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang sebenar-benarnya beriman hanyalah orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian, mereka terus percaya dengan tidak ragu-ragu lagi serta mereka berjuang dengan harta benda dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar pengakuan imannya. Apa yang dapat saya rumuskan dalam poin saya yang kedua adalah berakhlak mulia amat berkait rapat dalam membahagikan kehidupan sementara seseorang yang bergelar remaja. Akhirnya, akhlak yang baik mendorong seorang remaja untuk melakukan pekerjaan yang baik. Menurut Dr. Muhammad Syamah, seorang remaja yang bermoral sudah pasti akan melakukan pekerjaan yang baik. Mereka tidak lagi berkeinginan untuk melakukan pekerjaan yang tidak baik atau kata lainnya buruk. Pekerjaan yang baik merupakan amal soleh. Niscaya itu, pekerjaan yang baik atau amal soleh telah disebut beberapa kali dalam kitab suci Al-Quran. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 277 yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan mengerjakan sembahyang serta memberikan zakat, mereka beroleh pahala di sisi Tuhan mereka dan tidak ada kebimbangan dari berlaku sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Ketika ayat ini ditafsir, Al-Syekh Ali Al-Sabuni berkata, iaitu orang mukmin, mereka beriman kepada Allah serta melakukan berbagai amal yang soleh termasuk sembahyang dan mengeluarkan zakat. Maka bagi mereka balasan yang sempurna di dalam syurga. Mereka tidak takut pada hari yang sangat susah dan mereka juga tidak menyesal apa yang mereka luput dari dunia. Adakah amal soleh hanya tertentu pada ibadat sahaja? Persoalan ini dapat dinafikan. Amal soleh bukanlah hanya tertentu kepada ibadat yang wajib atau sunat sahaja. Ia termasuklah sekali ibadat yang disifatkan sebagai amalan dunia. Ketika amal soleh disebutkan di dalam Al-Quran, ia tidak ditentukan sebagai amal ibadat sahaja. Malah, ia mencakupi setiap pekerjaan yang baik serta dilakukan oleh manusia di dunia ini, termasuklah pertanian dan pertukangan. Pertanian dan kemahiran tinggi di sawah juga boleh disifatkan sebagai beramal soleh jika ia dapat memberi faedah yang banyak kepada dunia seperti menyelesaikan masalah, contohnya kekurangan sumber makanan dalam masyarakat. Saya akan menerangkan tentang salah satu kesan pendidikan terhadap remaja Muslim. Mengelakkan diri daripada melakukan perkara maksiat. Masalah sosial yang melanda remaja pada masa kini merupakan fenomena yang semakin membimbangkan kita. Lebih-lebih lagi persekitaran di sekitar kita yang telah mengalami beberapa perubahan untuk mencapai kemajuan dengan negara maju pada hari ini. Dalam kehidupan manusia, kita harus berwaspada terhadap semua ujian yang menimpa manusia hari ini. Oleh itu, dengan adanya pendidikan akhlak remaja Muslim dapat mengelakkan diri daripada melakukan perkara maksiat atau pergaulan seks bebas. Hal ini kerana akhlak yang baik akan mendorong kita melakukan perkara yang baik. Identiti menekankan aspek kerohanian dan psikologi yang menyumbang kepada pengaruh pembentukan watak dan perwatakan seseorang. Identiti seseorang ditentukan oleh faktor persekitaran budaya dan pendidikan sepanjang hayat, termasuk belajar dari persekitaran sosial. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah
memperingatkan dan berjanji untuk menghukum umat manusia dengan menyakitkan bukan hanya kepada orang-orang yang menindas, tetapi juga kepada orang-orang yang beriman. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Anfal ayat 25, dan peliharalah dirimu daripada azab yang bukan hanya menimpa kepada orang zalim di kalangan kamu sahaja, dan ketahuilah Allah amat keras azab siksanya. Selain itu, dalam era globalisasi dan kepesatan teknologi maklumat, nilai-nilai barat yang negatif dan bertentangan dengan Islam dengan mudah dapat menular dan mempengaruhi umat Islam. Ditambah pula dengan lemahnya iman dan kekurangan kekuatan jati diri, individu Muslim dengan mudah akan terikat dan terikut dengan godaan syaitan dan runtuhan nafsu syahwat. Sikap yang memandang remeh kepada masalah besar seperti gejala sosial boleh mengundang padas seperti maksiat. Budaya berhibur yang keterlaluan merupakan di antara faktor-faktor yang mempengaruhi sikap dan akhlak remaja Muslim dan boleh menyebabkan runtuh iman seseorang individu Muslim dalam pendidikan remaja pada masa kini. Kegagalan ibu bapa untuk mengawasi dan mengambil berat tentang perkembangan sosial anak-anak mereka adalah salah satu sebab utama mengapa remaja kita terdedah kepada gejala sosial. Ibu bapa yang tidak sesuai dengan kehendak anak-anak mereka dan membiarkan kebebasan mereka akan menyebabkan anak-anak mereka hilang kawalan dan berkelakuan di luar batas agama. Kesan yang seterusnya ialah lemah lembut serta berkeprihatinan. Seseorang remaja Muslim yang berakhlak mulia dapat memberi kesan yang positif, iaitu suka melakukan kebaikan terhadap orang lain sama ada kerabat atau tidak, berjiran atau bukan jiran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Nisa yang bermaksud, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa dan kaum kerabat dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan jiran tetangga yang dekat dan jiran tetangga yang jauh dan rakan sejawat dan orang musafir yang terlantar dan juga hamba yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang sombong, takbur dan membangga-banggakan diri. Oleh itu, antara sifat-sifat yang menjadikan material kemuliaan dan kepribadian akhlak Nabi SAW sempurna sifat lemah lembut dalamnya. Kata kelembutan adalah akhlak Nabi SAW dalam menghadapi ketidakpercayaan, kemusyrikan, kemunafikan, kebencian dan pelbagai reaksi lain terhadap kesombongan Nabi SAW. Dengan ini disuruh dalam Islam supaya umatnya melakukan hubungan antara manusia yang dibina di atas pergaulan yang baik, berlemah lembut, memelihara hak dan tanggungjawab di antara satu dan yang lain. Manusia mudah tersinggung dan tidak berpuas hati. Namun, perkara yang paling penting adalah mengawal diri anda semaksimal mungkin dan tidak melakukan perkara buruk. Jika seseorang remaja itu ikut dan akan apa yang telah diajar oleh Islam, nescaya kehidupannya akan sentiasa tenang, tenteram dan harmoni, juga dapat mencapai kemuliaan. Kesimpulannya, pendidikan akhlak amatlah penting bagi melahirkan generasi yang penuh dengan peradaban. Selain itu, pendidikan akhlak juga sewajarnya dipraktikkan di peringkat sekolah lagi supaya murid-murid sentiasa tahu bahawa pentingnya mempunyai akhlak di dalam diri. Seterusnya, pentingnya untuk kita menjaga akhlak ialah supaya kita akan lebih menghormati orang, tidak kira jantina, umur dan bangsa. Kita juga akan mengorbankan diri kita untuk berjihad di jalan Allah. Dengan arti kata lain, jika kita membuat sesuatu, kita tidak akan meminta balasan. Di samping itu, kerajaan juga harus mementingkan soal akhlak di dalam kalangan rakyat dan juga di dalam urusan politik. Jadi itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.